Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang segala tahmid, takbir, tahlil dan taqdis ditujukan kepadanya, yang telah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita menyambung bicara buku kita ini daripada Syekh Mandili kita ini. Kita sampai pada muka surat 179 daripada teks kita yang bernama Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wahyu itu dengan ikhwan dengan perkataan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Allah menggambarkan wahyu itu dengan syifa, penawar. Al-Quran adalah penawar, adalah syifa. Sunnah Nabi Muhammad adalah syifa, penawar. Menyebabkan Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim qaddasallahu ruhahu menyebut, dia kata siapa-siapa yang tidak mendapat syifa daripada Quran, ataupun siapa-siapa yang Quran itu tidak boleh menjadi syifa pada dada dia, maka sudah tidak ada lagi syifa dalam dunia untuk dia. Siapa-siapa yang tidak ada penawar lagi untuk dia, ubat. Kalau Quran tak boleh jadi ubat dan penawar untuk dia, maka ketahuilah dia pergi ke mana pun dalam pentas dunia ini, penjuru dunia ini, dia tak akan berjumpa dengan syifa. Dia tak akan berjumpa dengan apa-apa penawar. Jadi kita cuba siang malam pagi petang ikhwan duduk dalam majlis ta'lim, majlis yang penuh dengan barakah. Tuan guru kita Ustaz Nan hafizahullah taala selalu menyatakan kepada kita hadis berkenaan dengan siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan kepada dia jalan ke syurga. Subhanallah ikhwan. Dan hadis itu bukan sahaja diberi syurga bagi penuntut ilmu, bahkan ada ganjaran-ganjarannya lain. Ganjaran-ganjarannya lain diberikan kepada orang yang menuntut ilmu. Subhanallah ikhwan. Benar-benarlah agama ini adalah penawar, adalah syifa, rahmah, hudan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita sedang berupaya ikhwan, berusaha, bermujahadah. Kita nak operation hati kita, nak belah. Ini kalau dalam bahasa medik dia kata apa? Major operation. Oh, major. Major operation. Boleh Amali ya? Major pun pangkat besar juga kan? Major operation. So kita nak belah dada kita, nak lapangkan dada kita untuk membenarkan dawaun ilahiyun, ubat ilahi masuk ke dalam dada kita dan benarkan dada kita dioperasi oleh penawar besar ini. Maka penulis menyebut kepada kita rahimahullahu taala, penulis dia kata bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Kita masuk bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Penulis kata, ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Itu satu ta'rif. Penulis kata lagi, dan berkata setengah ulama, bermakna setengah ulama ada ta'rif dia, iaitu zuhud itu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Kata penulis, dan berkata setengahnya lain, yakni ulama juga, menyimpankan atas kadar yang sangat berhajat
daripada barang yang diyakinkan akan halnya, menyimpankan atas kadar yang sangat berhajat. Kita simpan satu benda yang kita yakin benda itu kita berhajat pada dia, benda itu kita sangat-sangat perlu, benda itu kita simpan. Ada sebagian ulama kata itu makna zuhud. Dan berkata setengahnya lain, meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Meninggalkan menuntut barang yang tak ada sampai habis barang yang ada. Ini sebahagian daripada ta'rif-ta'rif yang kita jumpa oleh penulis di bawah untuk kita mengenal pasti. Baik ikhwan, 1 ta'rif, 2 ta'rif, 3 ta'rif, 4 ta'rif. Kita kata secara makna hampir lebih kurang, cuma berbeza dari segi pendekatan bahasa. Mafhum dia lebih kurang sama. Baik. Sebelum kita masuk dengan lebih dalam lagi melihat penulis nak menjelaskan apa, maka kita sebutkan balik bab zuhud. Zuhud adalah bab yang ketiga setelah daripada bab taubat dan bab khauf. Bab tahu kepentingan 3 sifat ini perlu ada dalam hidup kita. Baik ikhwan, asas mereka balik kepada tajuk, balik kepada metod yang dibuat oleh penulis ni pada mukadimah dia. Dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita ambil ulama lain jadi 7 yang belajar buku ni. Salah satunya metod penulis ni kata dia akan ambil semua ini bab-bab yang berkaitan dengan hal-hal kejiwaan ini, tazkiyah, daripada Quran dan sunnah, daripada Quran dan hadis. Baik, bila kita bercakap bab zuhud dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menyebut dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf Allah menyebut. Dari situ para ulama mencari ta'rif dia, mencari makna dia. Dalam surah Yusuf Allah katakan, surah Yusuf mungkin ayat ke-30 kot. Surah Yusuf Allah katakan, Allah kata wasyarauhu bisamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Sadaqallahul azim. Allah kata wasyarauhu, Allah kata dan mereka menjualnya. Siapa kena jual di sini? Yusuf alaihi salam. Wasyarauhu, dan mereka menjual Yusuf bisamanin bakhsin darahim ma'dudah. Dia jual Yusuf dengan harga yang sangat rendah, sangat murah, iaitu beberapa darahim, beberapa dirham. Kenapa mereka jual Yusuf dengan beberapa dirham? Allah jawab. Allah kata wakanu, dan adalah mereka itu fihi, padanya, pada melihat Yusuf tu, minaz zahidin. Mereka melihat Yusuf dengan perasaan mereka rasa Yusuf tak ada nilai, benci. Mereka kalau boleh nak Yusuf tu hilang daripada mereka bila-bila masa saja. Maka wakanu fihi minaz zahidin, dalam keadaan mereka melihat Yusuf dalam keadaan pandangan yang kalau boleh mereka nak cepat-cepat berpaling daripada Yusuf. Mereka benci tengok Yusuf, tak mau dah. Benda yang tak ada harga, benda yang tak bernilai, benda yang tak tertarik. Wakanu fihi minaz zahidin, mereka adalah daripada orang-orang yang tidak tertarik pun dengan Yusuf. Baik, daripada perkataan ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan zahidin, zuhud kan. Mereka zuhud dengan Yusuf, mereka tak tertarik dengan Yusuf, hati mereka tak ada pun dekat Yusuf. Pasal itu mereka jual Yusuf. Quran kata bisamanin bakhsin darahim ma'dudah, dengan harga yang rendah, murah. Maknanya beberapa dirham ni siapa pun boleh miliki. Berapa sangat ma'dudah boleh dapat dikira, 1 dirham, 2 dirham. So macam
Macam Abdul Wahab kena jual kan, daripada 25 dirham jadi 5 dirham, berapa dirham saja. Baik, daripada sini para ulama mula berbincang, zuhud ni makna dia apa? Sebab gambaran diberi dalam ayat ini, zuhud menunjukkan mereka itu tak ada hati pun dengan suatu keadaan. Dengan suatu keadaan tu mereka tak ada hati, mereka tak tertarik, wujud rasa benci mereka tak suka pun, mereka rasa benda tu tak ada untung pun kepada mereka. Baik, secara bahasa kita boleh katakan bahawa kita belajar bab ini, secara bahasanya kita boleh katakan bahawa zuhud membawa makna berpaling. Bila satu orang tu dia berpaling arah kan, masa dia berpaling tu, dia bukan berpaling dalam keadaan tak sengaja, bukan berpaling dalam keadaan yang tak dijangka, tak. Dia berpaling dengan satu perasaan. Kita ada tengok satu suasana yang menakutkan, kita tak mau tengok, kita berpaling arah. So hati kita tu bila masa kita pusing tengok ke lain, hati kita tak mau dah tengok benda ni. Dari segi bahasa kita kata bermakna berpaling. Kita tinggalkan benda itu. Kita berpaling arah. Kita rasa benda tu tak ada harga pada kita. Itu dari segi bahasa. Zuhud kita terjemah dengan makna itu. Dari segi istilah yang ini yang dipakai oleh para ulama dalam ilmu tazkiyah. Zuhud diterjemahkan, dapatlah kita terjemahkan zuhud itu dengan makna apa dia? Kita kata zuhud itu ialah wa huwa ibaratun an insirafil rughbati an syai'i ila ma huwa khairum minhu. Itu yang dapat kita lihat makna dia. Ini khususnya makna ni dapat kita lihat dipakai oleh Hujjatul Islam. Cuba tengok zuhud tu. Dalam buku zuhud kita dia pakai ta'rif tu. Dia pakai ta'rif yang dibawa oleh Hujjatul Islam. Dia kata zuhud dalam buku zuhud kita, dia kata zuhud adalah berpaling dari kecenderungan terhadap sesuatu menuju sesuatu yang lebih baik darinya. Zuhud dari segi istilah diterjemahkan dengan makna apa dia? Insiraf ar-rughbah. Insiraf kita palingkan. Ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang memalingkan hati. Insiraf, kita sendiri berpaling, kemahuan kita nak berpaling. Kita berpaling daripada apa? Daripada ar-rughbah. Ar-rughbah ni saya ingat kalau terjemahan kita pakai, saya rasa lebih sesuai diterjemah dengan makna keinginan yang kuat. Kita palingkan keinginan kita yang kuat. Keinginan kita yang kuat. Dengan makna kata kita palingkan keinginan kita, kecenderungan kita yang kuat pada satu benda itu. Pasal itu dia kata insiraf ar-rughbah anisyai. Kecenderungan keinginan kita pada sesuatu tu. Sesuatu tu kita paling. Paling ke mana? Ila ma huwa khairum minhu. Kita paling kepada benda yang lebih baik daripada keinginan kita mahu. Itu makna zuhud segi istilah. Dari segi bahasa tadi bermakna berpaling. Kita alihkan pandangan kita pergi pada benda lain. Itu segi bahasa. Dari segi istilah, dia adalah satu ibarat kepada apa? Kepada insiraf ar-rughbah anisyai'i ila ma huwa khairum minhu. Bermakna di sini zuhud dia ada dua apa? Ta'rif ni, ta'rif zuhud ni dia ada dua apa? Layer boleh. Dua peringkat. Satu peringkat untuk masuk dalam ta'rif zuhud, lagi satu peringkat untuk menyempurnakan ta'rif zuhud. Siapa-siapa sahaja dari segi bahasa
dia boleh mengalihkan keinginan dia, kemahuan dia daripada satu benda ke satu benda. Bermakna dia telah pun mengalihkan kemahuan dia. Dia alih kemahuan dia. Bermakna zuhud lah. Kalau contoh hidup kita tahu macam mana. Kita tengah tengok bola. Hati kita nak ke bola. Mai isteri kita. Dia alih gambar. So kita pun masa dia alih gambar tu, kita tak memberontak. Kita pun dengan reda duduk tengok, menghayati gambar tu. Maka kita telah mengalihkan kemahuan kita tadi kepada benda lain. Pada label ini bermakna zuhud lah. Berlaku apa? Keberpalingan. Saya tak tahu ada tak ada dalam dewan ni. Keberpalingan. Tapi makna zuhud itu dari segi macam dah ada dah dari segi bahasa, tapi dia belum sempurna. Dia disempurnakan dengan perenggan yang kedua. Kita keinginan kita itu kita alih ke mana? Mestilah yang kita alih itu ialah kepada ila ma huwa khairum minhu. Mestilah kepada yang lebih baik daripada awal tadi. Kalau tadi kita tengok bola lah tengok Hindustan, bini tengok Hindustan, kita layan, tapi hati kita kata Hindustan ni tak hebat macam bola. Bermakna tak masuk dalam ta'rif zuhud. Segi bahasa adalah, segi ta'rif yang sempurna tak ada zuhud. Jadi tengok ikhwan, para ulama kita sebut, kita nak insiraf ar-rughbah, kita nak palingkan kita punya keinginan kita itu. Tak satu benda tidak dinamakan sebagai suatu keinginan, kata para ulama. Keinginan yang nak masuk dalam perbahasan zuhud ni, macam satu orang dia alihkan diri dia daripada berzina kepada kahwin. Nafsu dia ada, tapi dia alihkan, dia kata aku tak mau zina lah, aku nak kahwin. Maka dari segi bahasa melepati tetapi dari segi makna dia tak jadi. Itu bukan zuhud. Sebab apa? Sebab kahwin itu adalah benda wajib, zina itu adalah benda haram. Dia zuhud ni, dia mesti benda tu benda yang al-mubahat, benda yang harus. Artinya kita memiliki kesenangan yang kita nak berpaling daripada dia pun boleh. Kita dalam keadaan benda al-mubahat ini, dia satu ibarah al-mubahat yang dia itu kita kata hafzun nafsi. Benda yang kita nak berpaling tu, kita nak tinggal benda tu, nak pergi cari benda lebih baik. Benda yang kita nak tinggal itu benda yang memberi keberuntungan pada kita. Maknanya kalau kita tak tinggal dia, kita untung. Apa dia ikhwan? Pasal itu al-insirah min ar-rughbati. Ar-rughbah ni saya fikir tak bersiarannya agak jelas. Ar-rughbah di sini bermakna dunia dan isinya, dunia dan nikmatnya. Iaitu zuhud, nak berpaling daripada kesedapan dunia, yang sifat kesedapan dunia itu adalah benda yang al-mubahat, benda yang mubah. Kita nak palingkan dia kepada mana? Kepada yang lebih baik daripada al-mubahat tadi, benda yang lebih baik. Kalau kita kata tadi kita berpaling daripada ar-rughbah itu dunia, maka ila ma huwa khairum minhu itu adalah akhirat. Sebab tak ada dah ibarat yang kita boleh buat. Kita meninggalkan keinginan kita yang begitu kuat untuk kepada benda yang lebih baik. Dalam dunia ini ada banyak keinginan kita yang kuat, yang bersifat halal, yang bersifat mubah. Bersifat mubah bermakna dia tak haram. Kita nak miliki dia boleh.
Tapi kita memilih melepaskan dia, tak mau ambil dia. Kerana apa? Kerana kita tertarik dengan benda yang lebih baik daripada dia. Macam dalam dunia ni ada benda yang kita kalau tak ambil, kita tak untung. Kalau kita tinggal pun kita tak untung, kita tak rugi. Tak rugi apa pun. Katalah kita jalan-jalan jumpa batu, kita tak ambil batu. Tak ambil batu, kita tak boleh panggil zuhud. Sebab batu ni bukan benda orang cari pun dalam dunia. Kalau kita ada dia pun kita tak untung. Tapi kita jalan-jalan, kita jumpa duit RM50. 50, tu saya kata 50, kau RM5. RM5 kita jumpa tu, masa tu sekupang pun tak ada. Saya tak tahulah kalau contoh itu diberi pada orang-orang yang hartawan, orang-orang yang bangsawan, kaya, dia kaya yang apa? Kapai di laut, gudang di darat. RM5 tak ada apa. Tapi untuk orang bangsat macam saya ni, jumpa RM5, ikhwan, orang bagi RM5. Besar tu saya tak tahu. Pasal apa? RM5 tu boleh buat duit minyak motor 4 hari. Boleh pakai ronda kan dalam kampung. Tapi ya tengok, bila kita jumpa duit, kita tak ambil. Dengan kita ambil dia, kita ada untung. Tapi kita memilih untuk tidak ambil, kita berpaling. Kenapa? Kerana kita fikir ganjaran Allah di hari akhirat itu dikatakan ma huwa khairum minhu. Yang kita alihkan hati kita, mestilah benda tu lebih baik daripada benda kita tinggal. Maka barulah sempurna syarat zuhud. Barulah sempurna syarat zuhud. Macam saya ni ikhwan, saya ni orang bawah. Kalau kita masuk bank pun, kerana bank ketak. Kerana bank duk tengok dia ni ada duit ke tak ada duit. Dia berbeza kalau orang kaya masuk bank. Kerana bank dia tengok, wah, habak kata nak berkeluar duit, manager pun takut. Manager paling takut kalau haknya juta-juta ni, dia tukar pergi bank lain. Dia punya tu turun kan. Tapi kalau orang macam saya pergi tukar bank, bukan kata nak tukar, dia tanya tak mau tukar. Saya tak ada apa. RM12 5 kupang. RM12 5 kupang. Tak ada apa. Memang tak ada apa. Jadi makna zuhud yang kita nak pakai di sini adalah dengan makna tadi. Baik ikhwan. Kalau kita tengok dari segi ta'rif tadi, zuhud bermakna satu orang itu dia berpaling daripada keinginan dia. Keinginan itu keinginan yang apa? Kuat dalam dunia ni. Siapa tak mau makan, tak mau senang, tak mau kaya. Kuat keinginan kita ada di situ. Tapi kerana mengenangkan apa? Bila kita tinggal ini, kita akan pergi kepada yang lebih baik. Maka itu yang menjadi penyebab kepada apa? Kepada kita nak pergi kepada yang lebih baik dan kita sanggup korban kepada ini. Karena itu kita boleh katakan kita pakai zuhud ini, kita kata apa dia? Dia satu ibaratun an rughbatihi anid dunya adulan ilal akhirati atau an ghairillah adulan ila Allah Ta'ala, iaitu suatu ibarat kepada meninggalkan keinginan kita, kemahuan kita, kecenderungan kita daripada dunia, dengan kita apa? Dengan kita menumpukan keinginan kita kepada akhirat. Ini ada dunia, ini ada akhirat. Kita sendiri bukan dengan tak sengaja memilih, dah dengan sengaja memilih, dengan tahu kata di situ ada perbezaan nilai. Kita tahu kalau kita tumpu lebih pada akhirat, dunia kita terjejas sikit, tahu, dan kita memilih risiko itu. Ataupun kita boleh kata zuhud ini juga dengan makna dia meninggalkan keinginan dia selain daripada Allah.
pergi kepada Allah. So, keinginan dia begitu kuat dalam dunia, kemahuan dia begitu kuat, dan benda tu datang bertubi-tubi pada dia, tapi dia tidak melepaskan benda tu di tangan, tapi dalam hati dia apa yang ada di tangan itu tidak dia cintai. Benda tu ada di tangan dia, tapi di hati dia ada di akhirat. Ikhwan, ini adalah satu makam yang agak dahsyat. Makam ini, makam bermakna tingkatan kedudukan ini yang sangat dahsyat. Pasal itu balik kepada cerita Yusuf tadi. Kita balik pada cerita Yusuf tadi, tengok apa Tuhan kata, wa syarauhu bisamanin bakhsin darahim ma'duda. Depa jual Yusuf dengan beberapa dirham. Kenapa depa, sedangkan Yusuf ni cantik kan? Masa depa angkat tu, ya busyra, depa kata apa, ya busyra hadzal ghulam. Depa kata, oi gembiralah kita nak ambil ayak dalam selaga, tengok-tengok naik budak. Naik budak. Maka bila sampai di sana, di market sana, depa jual dia. Masa depa jual itu, Quran kata wa kanu fihi minaz zahidin. Depa tak rasa pun kalau Yusuf ni hilang daripada depa, satu keberatan kat depa. Depa nak bagi saja, ialah nisbah zaman. Kalau benda tu kita bagi saja, orang nanti kata budak ni ada penyakit ke, budak ni gila ke. So, dia mesti ada jual beli juga untuk habaq nilai benda pemberian tu. Jadi dia jual. Tapi bila Yusuf pi, depa tak rasa hilang. Bila Yusuf ada dengan depa tak rasa untung pun. Maka itulah gambaran yang Allah gambarkan tentang zuhudnya, zahidinya jiwa mereka itu. Jadi kita kata apa yang ada dalam dunia ni, apa yang Tuhan bagi pada kita, ada pada tangan kita. Kita tak rasa pun kalau benda tu Tuhan uji dengan dia ambil balik atau kita hilang, kita tak rasa pun benda tu rugi. Kenapa? Kerana dalam hati kita, mata hati kita, kita telah pun tumpu kepada benda yang lebih baik daripada di tangan kita. Seolah-olah masa dia jual Yusuf tu, dirham itu lebih bernilai daripada Yusuf. Pasal dia sanggup tukar. Kalau Yusuf bernilai daripada dirham, tengok bila Yusuf dijual, dibeli oleh Azizul Mas. Azizul Mas, masa dia nak beli Yusuf, dia beli dengan dirham, dia sanggup bagi dirham, dia ambil Yusuf. Artinya apa? Masa dia tengok Yusuf, dia tak sayang kepada dirham, dia sayang pada Yusuf. Maka dia kaca kepada isteri dia, ni kita panggil dengan nama Zulaikha. Apa dia kata? Dia kata, tengok budak ni yang elok, mungkin budak ni berguna pada kita, ataupun mungkin budak ni boleh jadi anak pada kita. Sedangkan dirham tu bagi orang kaya bernilai, penting kan? Tapi dia bagi dirham, dia rasa tak kehilangan, dia keluar dirham, dia ambil Yusuf. Maka tentulah Yusuf itu ma huwa khairun minhu. Yusuf itu lebih baik daripada benda yang dia korbankan. Maka itulah dikatakan suasana zuhud. Itulah kita katakan momen kepada benih-benih zuhud. Ikhwatul iman, untuk dapat sifat zuhud ni tak senang. Tak senang. Saya teringat kepada suatu kisah. Ulama kita kata apa? Ulama kita dalam bab zuhud ni, dia kata apa dia? Dia kata macam dalam kita punya ni, dia kata apa? Dalam kita punya zuhud ni, dia kata apa? Tengok, dia kata pengetahuan yang dijadikan sandaran agar seseorang dapat mencapai kecenderungan tersebut adalah pengetahuan bahawa perkara yang ditinggalkan itu hina untuk diambil. Orang kita nak dapat, kita boleh nak berpaling ni, boleh kita nak berpaling, nak tinggalkan kita punya keinginan yang tinggi ni, dia kata mestilah ada suatu ilmu masuk dalam hati kita menyatakan bahawa benda yang kita nak tinggal ni adalah benda yang hina, rendah. Benda yang kita nak ambil itu mestilah lebih tinggi, lebih bernilai daripada benda yang kita nak tinggal ni. Orang yang akan memiliki sifat zuhud adalah orang yang mengetahui bahawa apa yang ada pada Allah kekal adanya.
bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih kekal daripada kehidupan dunia, sebagaimana permata lebih baik daripada butiran salju. Dunia ibarat satu potongan ais yang diletakkan di bawah sinar matahari. Dia akan sentiasa meleleh apabila dihadapkan dengan sinar matahari. Sedangkan akhirat ibaratnya seperti permata yang memiliki nilai jual yang tinggi, tidak akan meleleh dan tidak akan habis. Macam mana itu, ikhwan? Ini yang ulama silam kita, dia guna perkataan apa? Dia guna perkataan, ada dengar, saya tak tahulah bagaimana para ulama susun, tapi saya sekadar membaca susunan ulama. Taubat, khauf, baru datang zuhud. Dia tidak zuhud, taubat, khauf. Dia taubat, khauf, zuhud, kan susunan dia. Jadi zuhud ketiga. Jadi untuk membawa hati kita boleh berpaling daripada dunia dan kenikmatan dia, isi dia, benda tu dah ada di tangan kita. Duit ada dalam kita punya saving account, tanah sebidang dah ada, atas tanah kita ada rumah kita, semua ada depan mata kita. Tetapi hati kita dah ada kepada kebaikan akhirat. Untuk dapat benda itu, ulama kata, macam penulis sebut tadi, penulis ni orang baru lah, kita ambil ulama silam. Ulama silam sebut, saya ambil ulama silam sekitar tahun 400 Hijrah. Mereka menggunakan perkataan, orang yang nak dapat benih zuhud ni, mestilah dia dapat suatu ilmu. Ilmu itu pada menyatakan apa dia? Man arafa anna ma indallahi baq wa anna al-akhiratu khairun wa abqa. Dia baru dapat benih. Dia, siapa yang dapat satu arafah, satu pengetahuan, anna ma indallahi baq, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal, itulah yang tak akan musnah, itulah yang tak akan hancur. Wa annal akhirah, dan sesungguhnya akhirat, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Tengok, pengetahuan menyatakan bahawa apa yang ada di sisi Allah itu baq, kekal, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bukan kata dia tahu macam kita tahu ni. Dia tahu macam mana? Ulama tambah sepatah, dia kata maksudnya ialah lizatiha fi anfusiha wa abqa. Kelazatan akhirat, kenikmatan akhirat, sifat kebaikan akhirat dan sifat kekalan akhirat itu akan dirasai nikmat itu oleh orang itu. Macamlah ni ikhwan, saya kata akhirat lebih baik daripada dunia. Itu ucapan lisan saya. Roh saya belum boleh rasa bagaimana lazatnya satu benda kita dapat, benda tu lebih baik dan lebih kekal. Seperti mana, saya tak tahulah contoh ni tepat ke tak tepat. Seperti mana saya duk tengok kadang-kadang kerajaan bagi grant tanah kepada orang yang teroka satu-satu tanah yang felda kan lama kan. Lepas tu ada hari penyerahan grant hak milik kan. Katalah dia teroka tanah tu 30 tahun, 40 tahun. Semasa 30 tahun, 40 tahun dia duduk buat tu, dia pun tak tahulah macam mana nasib dia. Tapi bila mai hari, kerajaan kata tanah ini menjadi hak milik awak. Masa hari dia dapat geran tu, dia punya seronok macam mana. Dia dapat rasa betapa nikmat duduk atas tanah tu kita punya. Kalau tak ada duit, anak nak sambung belajar, boleh pergi ke bank, letak geran tu dekat meja bank, dan geran tu boleh ditukar dengan duit. Macam mana dia rasa? Dia boleh rasa lazat tu dalam diri dia. Maka bila Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa, orang ni bukan dia boleh ulang balik apa Tuhan kata, bahkan kelazatan, kenikmatan tu dia hayati. Dia sendiri bagi tahu pada diri dia, kebaikan akhirat dan kekekalan akhirat aku yang akan rasa. Maka itu adalah benih yang dia semai daripada diri dia, dan dia mula tengok apa yang ada di tangan dia.
Dia ada rumah, dia ada dunia, dia ada semua, dan dia tahu kata apa dia, ini semua tak pernah kekal dengan aku. Inilah nikmat luaran. Kalau hari ini aku mati, kesemuanya akan mengambil hukum paraid. Apa yang ada kepada aku, dekat aku cuma ada tanah dan lubang yang digali 7 kaki ke dalam kosong, gelap. Apa yang aku himpun, wama jama'tu, apa yang aku himpun, li warasati, akan diwariskan. Untuk aku apa dia? Hisab. Untuk aku apa dia? Pertanyaan. Dia tak buang apa yang ada di tangan dia. Dia tak corok pergi tempat lain apa yang ada di tangan dia. Tetapi hati dia sangat mencintai akhirat itu dengan sifat dia khairun wa abqa. Itu ikhwan satu mujahadah yang dahsyat lah ikhwan. Yang dahsyat, yang kita tak dapat dalam masa seminit dua bila baca buku dah. Dia satu taufik, satu pemberian dalaman daripada Allah. Memang itu rezeki Allah tak bagi pada semua orang. Ada ulama-ulama dulu dapat sifat ni, dan ada ulama tak dapat. Ada ulama tak dapat. Ada ulama nak hidup dengan kesenangan, dan bila dia susah, dia jadi susah hati. Dia tak ada duit, dia tak ada makan, dia jadi susah hati. Dia fikir kat cucu dia. Ulama dulu dah. Ada ulama yang Tuhan bagi kat dia, subhanallah. Macam contoh, ditanya satu hari, orang panggil kepada satu orang yang bernama Ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak. Orang panggil kat dia dengan nama apa? Orang kata kat dia, wahai orang yang zuhud. Wahai orang yang zuhud. Dia jawab pada kawan tu. Dia kata yang zuhud tu bukan aku, itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Orang tanya kat dia, kenapa tuan sebut lagu tu? Dia kata Umar bin Abdul Aziz ni, Allah Ta'ala datangkan kepada dia dunia dan kenikmatan depan mata dia, tetapi dia menolak. Dunia tu seolah-olah dipaksa main dekat depan mata dia, tapi dia tolak. Maka dialah orang yang zuhud. Adapun aku dalam dunia ni apa yang aku ada, dan dalam dunia ni apa yang aku tak ambil. Maka daripada apa aku nak zuhud? Hampa tengok aku miskin tu bukan pasal aku tolak kaya, sebab kaya tak mai kat aku. Umar bin Abdul Aziz dia dipanggil zuhud pasal apa? Kaya mai kat dia, dia tolak. Aku ni miskin pasal apa? Pasal kaya tak mai. Maka aku bukanlah orang yang layak dipanggil zuhud. Maka orang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya subhanallah. Cerita ni kita boleh baca lah, kita boleh baca. Kita jadikan dia sebagai mau'izah, pelajaran untuk menggali benih. Tapi ini adalah potretnya hakiki. Mau'izah ni datang dengan bil haq, dengan kebenaran, ditulis dalam potret-potret Syiar Alam Anubala, Hilyatul Awliya, Bidayatul Hidayah, Hidayatul Hidayah, ditulis Bidayah wan Nihayah Al-Hafiz Ibnu Kathir. Banyak tentang kisah-kisah para orang saleh. Jadi itu yang Imam Ghazali, Hujatul Islam, dia kata apa ikhwan? Dia kata apa? Dia kata bagi orang yang zuhud ini, dia kata bila dia dapat tengok tadi ma 'indallahi baq wa annal akhiratu khair wa abqa, dia dapat lihat macam penulis tadi sebut, itu juga diulang oleh Imam Ghazali. Dia kata apa? Dia kata orang ni sampai pada tahap ni dunia yang ada di tangan dia ni. Pasal tu ikhwan, zuhud ni dia lain. Zuhud lain. Apa lagi satu nak panggil orang yang suka menderma ni, di mana ada charity,
Lepas suka involve kan, orang kaya lah, kita bagi para muhsinin ni, agniya ni, bila ada satu keperluan, orang kata ni mari kita buat. So, saya kaya, tapi Ustaz Nan lebih kaya dari saya. Ustaz Nan kaya dengan akhlak dan ilmu. So, Abeli lebih kaya pada Ustaz Nan. Kekayaan Abeli ibarat gudang di darat, kapal di laut. Semua kapal-kapal. Sikit lagi. Ada lagi. Baik. Betul, saya bila Haji Hafiz datang ke saya, Haji Hafiz kata, Ustaz, mari kita buat inilah satu society charity for society. Kita buat kebajikan ummah. Oh, saya dengar bagus juga. Tapi saya kaya lah. Lepas tu, oh, saya kata bagus juga. Saya bagi derma. Saya panggil Ustaz Nan. Saya jemput lah. Sebab Ustaz Nan jemput Abali. So kita unik-unik pada orang kaya ni kita buat. Lepas tu kita pergi cari orang susah, kita bagi. Yang tu kita panggil apa? Itu kita panggil sumbangan daripada orang kaya kan. Yang ni bukan zuhud, ini tak masuk bab zuhud. Ini bab dia ada kelebihan dan dia memberi. Zuhud ni dia lain. Zuhud ni hati dia tak ada apa. Dia kalau memberi pun dia tak ada apa dengan dunia ni. Dia tak rasa apa-apa kehilangan. Dia tak ada musim nak bagi. Dia nak bagi, dia tak teringat nak cari orang, dia tak ingat nak kumpul kawan-kawan yang sama dengan dia kan. Benda yang Tuhan bagi atas dunia tu duk ada di tangan dia. Duk ada. Pasal itu Abdullah bin Mubarak kata, tengoklah Umar bin Abdul Aziz, kekayaan seolah-olah dipaksa mai kat dia. Tapi dia tak mau. Lagi dia tak mau, lagi benda tu bergolek mai. Dia tak mau kekayaan tu mai. Pula senang dia. Maka dia duduk dalam dunia ni, hati dia teringat pada akhirat. Imam Ghazali kata, sekarang ni kita cuba nak tengok hati dia tu, bahawa senang dunia, nikmat duk ada di tangan dia. Macam mana dia boleh tak terpandang benda tu? Kalau benda tu Allah tak kedir dia diuji dan hilang, dia tak rasa sedih. Sebab dia tahu benda lebih baik itu dia tak hilang. Imam Ghazali kata, bila dia tahu kata ma indallahi baq, anna ma indallahi baq wa anna al-akhiratu khairun wa abqa, ada suatu perubahan jiwa dia berlaku macam ni. Dia kata fa dunya, dia mula bukan orang ajak dia sendiri rasa. Dengan mujahadah dia lalui, dia rasa fa dunya itu dia kata kasalji al-mawdu' fi syamsi la yazalu fi zawabani ila inqiradi. Ibarat ambil ais salji tadi, letak di bawah matahari, apa akan jadi? Bukan tak bawah matahari, letak ais sebelah dapur gas pun cukup. Lama-lama dia sayang. Hati dia, sebanyak mana pun dia ada dalam tangan dia, hati dia duk kata benda ni akan habis, benda ni akan rosak, benda ni tak mampu bertahan, benda ni tak boleh bertahan. Macam mana akhirat. Macam mana akhirat tu? Wal akhiratu kal jawahir alladhi la fana'u lahu. Akhirat macam mana jawahir, mutiara-mutiara, permata-permata, barang yang bernilai yang tak akan binasa sama sekali. Jadi depan mata dia disuruh tengok benda yang akan hancur, tapi dalam pengetahuan dan hati dia boleh rasa dia ada benda yang tak akan hancur. Maka dia tak akan buat keputusan sebanyak mana benda yang ada depan mata dia. Dia tahu benda tu ditos oleh matahari akan hancur. Dengan umur dia, dia kaya tapi umur dia paling banyak. Dia kaya, umur dia paling banyak. Dia kaya, umur paling banyak, kesihatan paling mengurang. Dia kaya.
kekayaan yang dia ada tu tak boleh buat apa-apa dah dekat dia. Kalau hari meningkat. Cuba bayang kalau dia kaya, ya subhanallah. Dia kaya-kaya Ustaz Nan kacala mai umur 60. Kaya lah, saya ingat umur 60 kalau kaya kita dah boleh rehat lah banyak. Tapi Ustaz Nan bayang, Imam Ghazali bagi contoh, satu orang kaya, bukan Ghazali, siapa bagi contoh? Maafkan saya lupa. Contoh dia macam ni. Saya antara Imam Ghazali dengan Muhammad Abdul Wahab Sya'rani, antara dua tu. Dia bagi contoh macam ni, kaya boleh dia kaya. Masa umur 60 tu dia kayanya cukup kaya. Maknanya dia rehat tak boleh buat kerja apa, dia makan lah. Tiba-tiba dalam kaya tu Allah campak satu perasaan pada dia. Perasaan apa? Dia baru sedar sampai umur dia 60 ni dia tak boleh baca lagi kalam Allah. Nah, torchlight tu macam baru main suluh dia. Allah. Baik. Soalan yang saya kata saya tak ingat antara Imam Ghazali atau Syekh Abdul Wahab Sya'rani tadi, dia kata ketika itu macam mana dia nak guna kekayaan dia yang semakin banyak tu untuk menyelesaikan problem hati dia. Dia boleh panggil guru agama, dia boleh panggil, confirm boleh panggil pasal dia ada duit. Kita tak ada duit pun boleh panggil. Tak ada duit. Kita tak ada apa. Benjo pun kami main. Bayang. Dia boleh panggil. Tetapi dia tak boleh pastikan dengan umur yang dia ada, dengan akal dia, minda dia umur 60 tu, dia boleh belajar dan dapat ilmu tu. Dia tak boleh pastikan. Kalau umur dia 16, mungkin boleh. Maka tadi kekayaan dia yang kata tadi dia banyak tu, kekayaan dia betul-betul macam mana ais letak di bawah matahari. Dia mula rasa, dia mulakan kata kat diri dia, tak guna aku kaya kalau Quran aku tak boleh baca. Lah, kenapa sebut tak guna boleh kaya? Cuba tunjuk kekayaan tu pada orang miskin. Yang bukan orang miskin sana, orang miskin macam kita lah. Cuba tunjuk. Dan cuba cakap tak guna kaya. Mas kami nak tunjuk kaya macam mana. Dekat orang miskin, kaya tu cukup dahsyat. Tapi dekat orang kaya amat-amat kaya, tapi ada benda kerohanian dia mulai hilang dalam hati dan dia nak rawat dengan duit tak boleh. Dia boleh tukar guru, dia boleh panggil, dia boleh mengaji Quran atas laut, naik bot istimewa kan Ustaz Nan, puluh-puluh ribu, boleh panggil guru main mengajar dia saja, private private apa ni lah kan, tak mau, dia boleh mengaji atas udara, personal jet ke apa ke, naik dengan guru boleh, kapal selam boleh, dalam rumah boleh, di hotel boleh. Tetapi dia tak boleh pasti bertukarnya guru dia akan boleh baca kalam Allah. Maka ketika itu Allah mula campak dalam hati dia, kekayaan tak boleh merawat kemiskinan yang sedang aku hadapi. Andai katalah dia mula sedang Fatihah yang dia baca selama ni tak betul, tahiyat awal, tahiyat akhir yang dia baca selama ni tak betul, dia mula meragui sembahyang yang dia lakukan itu sah ke tak, dan dia mula meragui Fatihah yang dia duk hantar tiap-tiap pagi pada mak dia yang tak betul itu sampai ke tak. Bila perasaan tu Tuhan campak dalam hati dia, dia melihat kekayaan dia, macam mana dia nak rawat. Fatihah ada 7 ayat yang sekadar pengetahuan yang kita tahu. Sab'ul Mathani, 7 ayat. Ayat 1 daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin, amin. Dia nak baca dengan makhraj betul, baris betul, tajwid betul, lahan yang betul. Bolehkah selesai dalam masa 3 hari? Sedangkan umur dia dah 60. Itu baru Fatihah. Daripada Wadduha turun sampai Qul a'udzu birabbin nas. Bolehkah selesai dalam masa seminggu? Sembahyang dia buat tiap-tiap hari, tahiyat dia, Fatihah yang dia nak hantar,
katalah dia tak yakin Fatihah dia baca tu betul, dia bolehkah hantar kepada mak dia surah yang dia yakin baca tak betul? Kekayaan tak akan dapat merawat masalah dia. Ketika itu dia akan rasa apa? Dia akan rasa kekayaan tak berguna. Ya ikhwan, zuhud ini adalah apabila kita dapat rasa kesenangan yang kita ada ni tak kekal dengan kita, tanpa kita buang. Orang zuhud bukan orang yang buang semua ni dah. Duk ada atas tangan dia. Pasal tu Ibnul Mubarak kata tadi apa dia? Kekayaan datang secara memaksa kepada Umar bin Abdul Aziz. Tetapi kekayaan tu tak berjaya masuk dalam hati dia. Dia tetap memilih akhirat. Kerana akhirat ini benda yang tak dapat dicayangkan dengan apa-apa. Maka lebih-lebih lagi ikhwan, apabila Allah Jalla wa'ala kata kepada kita, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Allah kata dalam surah An-Nahl ayat 96, Allah kata apa yang ada kepada kamu yanfad, akan hancur, musnah dan binasa. Tak musnah dengan kiamat, dia akan musnah dengan setiap benda itu ada dia punya ajalim musamma, ada dia punya tarikh mati dia. Mata kita nak pakai ni ada tarikh dia ikhwan, tarikh dia. Ni macam kita nak kata tua sangat tak lah, nak kata muda pun tak, duduk tengah-tengah. Buka tak boleh baca, kena pakai. Alhamdulillah Ustaz Nan buka, Ustaz Nan alhamdulillah nikmat. Ha. Ustaz Nan kan lagi nampak. Ustaz alhamdulillah. Saya nak kena bubuh. Nak kena bubuh. Kalau tak bubuh ni tak boleh baca. Nampak macam apa? Nak kena jegil lagu tu tak nampak. Tentu orang tua-tua kata jelangak. Nak kena jegil tak nampak. Tak nampak. Kecuali kalau dia tulis besar-besar baru nampak lah. Kecil kecil tak nampak. Sampai Quran kalau main kecil-kecil tak boleh baca. Kena ada pembantu. Bayang kalau tua. Ataupun kekayaan tu ada. Masalah apa dia? Kita punya hidup ni pula ada ajalin musamma. Kita mati, habis. Ya ikhwan, masa kita mati tu Tuhan kata wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Apa dia? Syurga, kenikmatan dia. Nah, dalam masa yang Tuhan bagi kepada kita, apakah yang kita buat untuk mencapai syurga yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita itu ikhwan. Ikhwan, saya nak kongsi dengan antum suatu asar daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini disebut oleh Imam Baihaqi dalam tulisan dia Dalailun Nubuwah. Dia Al-Baihaqi menyatakan riwayat ini bi isnadin hasan, dengan dengan sanad yang hasan, iaitu ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, Allah Ta'ala menurunkan ayat daripada surah An-Nisa 66. Sahabat kena cek balik. Kadang-kadang saya surah tu betul, ayat tu saya suka nanti tersilap. Masalah kadang-kadang masa menulis duk rasa macam ingat, tapi bila tulis jadi silap. Allah sebut tentang apa? Allah sebut tentang dalam An-Nisa tu, Allah kata walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Allah kata lau anna, Allah kata kalau sekiranya anna katabna alaihim, kami fardukan kepada mereka, kami tuliskan kepada mereka, kami arahkan kepada mereka, an iqtulu anfusakum, andai kami kata kepada mereka pergilah kamu berkorban diri kamu di jalan Allah, ataupun kami kata kepada mereka, ataupun kami kata kamu tinggalkanlah kampung halaman kamu, keluar tinggal kampung halaman kamu,
Allah kata ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Allah kata kamu akan tengok Muhammad, yang buat perintah kami ni sikit sangat. Bila ayat ni turun, masa tu ada sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata pada Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata apa? Abdullah bin Mas'ud kata, dia kata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta minhum. Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi kata ke aku, Nabi kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu termasuk dari mereka. Mereka yang mana? Mereka yang Quran kata qalilum minhum, yang sikit tu. Kamu termasuk yang sikit tu. Kalaulah Allah perintahkan kepada mereka untuk berjuang ataupun tinggal kampung halaman, Allah kata kamu akan tengok ma fa'aluhu, tak ramai yang boleh buat ni, melainkan illa qalilum minhum. Maka Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, anta minhum, kamu termasuk daripada mereka yang sikit itu. Maknanya Nabi kata dia boleh buat. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dia kata, wa ma araftu anna fina man yuhibbu dunya hatta nazala qawluhu ta'ala. Bahasa dia kata, aku tak tahu, pada menyatakan bahawa seolah dia kata aku baru tahu, kata di kalangan kami ni yang diikut Nabi ni ada yang cinta dunia sampai tak melepas dengan dunia, sehinggalah turun kepada kami, sehinggalah turun ayat 152 daripada Ali Imran. Dalam 152 Ali Imran, Allah Ta'ala kata, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Allah kata daripada kamu ada orang yang mau dunia dan ada daripada kamu orang yang mau sangat akhirat. Tengok ikhwan, proses tarbiyah itu. Proses tarbiyah apa ikhwan? Proses tarbiyah diri. Nak tarbiyah diri ini, ya Allah. Pasal itu dalam Asyura ayat 20, Allah Ta'ala katakan apa? Allah kata, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah kata dalam Syura ini, Asyura 20 ni, Allah kata man kana yuridu harsal akhirah, siapa yang nak akhirat, habuan akhirat, nazid lahu fi harsihi, kami tambah bagi dia habuan di akhirat. Akhirat dengan sifat dia khairun wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Kami tambah, nazid lahu fi harsihi, kami tambah untuk di akhirat, kebaikan-kebaikan akhirat, habuan-habuan akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang nak dunia ni, kata Allah, nu'tihi minha. Tuhan tak sebut perkataan nazid. Tuhan kata kami bagi kat dia dunia. Akhirat Tuhan kata kami tambah. Dunia Tuhan kata kami bagi. Kalau Tuhan bagi pada kita dunia ikhwan, kita ni larat mana nak ambil? Larat mana nak ambil? Demai satu peringkat umur, kita dah tak boleh ambil, kita kena lepas. Kita tetap nak balik bertemu Allah dengan kain putih tu, kain kapan tu. Kita tetap nak semayang, nak sujud, nak ambil wudu, nak menghadap kiblat, nak baca Quran. Last sekali, sekaya mana kita, janji kita Muslim lah, kita orang Islam, sekaya mana kita terbanglah ke dunia, kita pusinglah dunia ni, tak mana benua kita pusing. Last sekali sebagai Muslim, tak tenang hari tua dia kalau dia tak menghadap Tuhan dia. Tak kat mana kita nak ambil dunia ni? Maka Allah kata siapa yang nak dengan dunia, kami bagi pada dia, nu'tihi minha. Tapi ingat, kalau diri dia itu ada yuridu harsad dunya, dia nak dunia, dia bubuh dalam hati dia, di tangan dia ada dunia, dalam hati dia ada dunia. Macam kawan Zuhud tadi, di tangan dia ada dunia, di mata dia ada dunia, di hati dia ada, cenderung hati dia mau kehidupan akhirat, kami tambah.
Tapi siapa yang di dunia, tangan ada dunia, mata ada dunia, tak cukup lagi, hati pun nak dunia lagi. Maka Tuhan kata kami bagi, tapi ingat kata Tuhan, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tak ada satu habuan dan panggu pun. Kalau keadaan ini menimpa orang bukan Islam, mungkinlah. Tapi kalau menimpa orang Islam, dia tak baloi kan. Kerana itu Abdullah bin Mas'ud kata, bila turun ayat ni aku macam baru tersedar. Ya Allah, Rasul ini benar, dia tarbiyah orang, dia didik orang supaya manusia ini tak terlampau cinta dengan dunia. Rupanya ikhwan, bab kita belajar ni zuhud. Perkataan zuhud diperkenalkan untuk mengimbang hidup kita. Jangan sampai berduka cita dalam dunia ni kalau kehilangan apa-apa. Tapi macam mana nak dapat tak berduka cita tu? Ya, dengan kena melihat akhirat. Macam mana? Itu yang dalam buku zuhud kita ni penulis bawa kepada kita ayat-ayat Quran dan hadis yang menceritakan nilai dunia ni dan nilai akhirat macam mana. Inilah satu bab yang kita kena tahu bila kita belajar tajuk yang bernama zuhud. Jadi saya ulang lagi sekali ikhwan, apa makna zuhud? Zuhud itu bermakna insirafir rughbati ani syai'i ila ma huwa khairum minhu. Berpaling daripada suatu keinginan kita yang kuat terhadap dunia kepada apa yang lebih baik daripada dunia. Apa dia? Akhirat. Kita berpaling daripada kemahuan kita dalam dunia. Dan kita sanggup ambil apa ikhwan? Ambil suatu dia punya risiko. Risiko dia apa? Yang kita tinggal itu ialah benda itu adalah benda al-mubahat, benda yang tak salah kita ambil. Dan kalau kita tak ambil dia, kalau kita tinggalkan dia, kalau kita ambil dia, dengan kita ambil dia itulah hazun nafsi, bahagian keberuntungan dalam diri kita. Tapi kita pilih untuk mencintai akhirat. Susahlah ikhwan kalau kita tak ada maklumat tentang akhirat nak bercinta. Macam mana Ustaz Nan? Tak ada maklumat. Saya adalah sayang kat satu perempuan tu, nama dia tak tahu, potret dia tak ada, duduk tak mana. Tapi bercinta dengan siapa? Nak siapa? Ku sebut namamu. Kau nak sebut nama siapa? Tak tahu nak sebut nama siapa. Pasal tu orang ni bila main satu masa kan dia berdoa pun dia tak tahu dah. Dia kata, ya Allah, berilah kepada aku suami, yang suami itu yang telah kau suratkan di Lauh Mahfuz. Betul lah. Betul lah Ustaz, betul lah kan. Tapi dia lebih dia nak pergi kepada nak jadi isim lah ni. Kita mesti nama dia siapa? Nama dia siapa? Oh, nonaku Azizah. Oh, Azizah nama dia. Kalau nonaku Azizah, jejakaku Amran. Ni nama tak tahu, muka tak tahu, tapi Tuhan, aku berilah kepada aku suami yang telah kau suratkan di Lauh Mahfuz. Hak dini pula duduk di kutub utara berdoa, Tuhan berilah kepada aku isteri yang telah kau suratkan di Lauh Mahfuz. Bukan begitu. So kita nak tahu macam mana dunia ni, kita kena belajar macam mana Quran menyebut tentang dunia. Bukan orang sebut, bukan siapa-siapa, tapi Quran Allah sendiri sebut tentang dunia. Dan macam mana Allah sebut tentang akhirat. Itulah tajuk yang akan kita iringi dengan ini, supaya hati kita boleh ada satu kecenderungan. Hati kita, jasad kita dalam dunia, kaki kita pijak dalam dunia, kita berkehidupan dalam dunia, kita bersarana dalam dunia, kita berada dalam dunia, tetapi hati kita dah sampai ke akhirat. Tu macam lagu tu kata apa balik? Kau buat aku mandi tak basah. Yang Ustaz Nan hantar tu kan, dia pegang gitar, dia duduk menyanyi dekat tu. Macam mana? Kau telah apa? Mengganggu fikiranku kan. Mimpi yang tak sudah. Siapa menyanyi lagu tu? J apa? J Syam. Tak, saya J Syam punya lagu tu.
J Syam ni lagu tu. Lagu tu kira berkenaan dengan zuhud lah. Jadi insya-Allah ikhwan, untuk dapat hati kita berpaling daripada selain Allah kepada Allah, daripada dunia ke akhirat, hati berpaling, tangan tetap ada dunia. Bukan kata bila kita belajar bab zuhud ni, besok berkeluar anak kita daripada sekolah pasal apa? Nak cari akhirat. Bukan lagu tu. Besok dengar kata lelang rumah pasal apa? Nak buat pondok sikit dah, pasal dunia ni macam mana ais duduk bawah matahari, berapa lama sangat. Dah, itu bukan dia. Langsung tak bagi. Hati ni bukan dunia tak bagi bekas, dunia tidak ada asar, tetapi hati ni sangat nak ma huwa khairum minhu. Hati ni duk meneroka, apakah ada benda lebih baik daripada dunia ni? Cuba soalannya tu tanya pada orang kaya. Kaya sungguh dia. Cuba tanya kat dia, adakah kekayaan yang lebih kaya daripada dia? Dia mungkin boleh jawab ada. Siapa? Dia akan tunjuk Bill Gates ke? Dia akan tunjuk siapa? Tapi kalau kita kata adanya lebih baik daripada kekayaan, lebih baik daripada tu, dia akan kata hang gila. Kenapa? Kerana hati dia belum meneroka akhirat. Bila kita teroka akhirat, kita akan bersyukur dengan apa Tuhan bagi kat kita dalam dunia, tapi hati kita akan kenal akhirat. Akhirat ni cantik. Pasal itu dikatakan syurga dan nikmatnya. Tak dipanggil nikmat kalau benda tu tak indah, tak cantik, tak sedap. Jadi insya-Allah ikhwan, kita akan berjumpa lagi untuk menerangkan hal ini, untuk mengenal bab zuhud dengan lebih mendalam lagi. Insya-Allah ikhwan. Insya-Allah ikhwan, pada besok kita ada kuliah. Kita bersama dengan tuan guru kita Ustaz Adnan Saad hafizahullah taala, dengan tajuk buku kita 11 perkara yang membatalkan amal saleh. Jadi besok hari Khamis kita bersama dengan page Bicara Hati, page Bicara Hati dengan tuan guru kita Ustaz Adnan bin Saad, dengan waktu yang sama, dengan buku kita 11 perkara yang membatalkan amal saleh. Insya-Allah ikhwan, kita akan lihat apakah itu insya-Allah. Semoga ada keberkatan perbincangan ini untuk kita. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.